Baiklah, terima kasih rakan setugas kita Dini dan Nur Intan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera, salam ceria Auda. Alhamdulillah, terima kasih atas kesetiaan Auda dalam menyaksikan rancangan Rampai Pagi lintas langsung yang kami bawakan dari daerah Perlis. Apakah perkembangan bis kita per pagi ini? Didoakan semoga bis kita dalam keadaan yang sehat dan sentiasa di bawah perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan sebagai posisi yang bersama ya, keadaan cuaca di daerah Perlis pada pagi ini dalam keadaan yang mendung juga ya. Namun apa yang diharapkan semoga ianya beransur cerah menjelang ke petang nanti. Baiklah, untuk pagi ini ya, pertemuan kita pada pagi ini kami akan membawakan satu segmen wawancara bersama dengan tetamu jemputan kita yang mana pada hari ini kita akan mendengarkan satu topik, iaitu mengenai dengan roh dari solat sempena Isra' Mi'raj 1445 Hijrah yang bertemakan sembahyang tiang agama ya. Dan tetamu kita untuk hari ini Yang Mulia Dr. Hajah Masuriati binti Haji Yahya, penolong Profesor Fakulti Usuluddin Universiti Islam Sultan Syarif Ali Yudisa, dan beliau pun sudah bersama kita di studio pada pagi ini dan kami ucapkan selamat datang. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Puan pada pagi ini? Alhamdulillah. Jadi Puan ya, untuk hari ini kita akan membincangkan mengenai dengan satu topik yang berkaitan dengan tema sembahyang tiang agama, dan pastinya ianya ada berkaitannya dengan peristiwa Isra' dan Mi'raj, di mana Isra' dan Mi'raj merupakan salah satu peristiwa penting ya dalam sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang wajib diimani ya oleh umat Islam berdasarkan bukti-bukti dari Al-Quran dan Sunnah. Dan salah satu peristiwa itu ada berkaitan dengan perjalanan malam. Jadi mungkin Puan boleh huraikan lagi maksud perjalanan malam ini, Puan, silakan. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wattami bil khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berbalik kepada persoalan tadi tajuk hari ini adalah akan mengupas tentang roh dari solat, dan adalah mengambil bersempena dengan peristiwa Isra' Mi'raj. Dan kita pun semua pun mengetahui peristiwa Isra' Mi'raj itu berlaku pada tarikh 27 Rejab dan berlaku setahun ataupun sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW daripada Mekah ke Madinah. Okay. Baik, dalam peristiwa berlakunya Isra' Mi'raj tersebut ada dua perkara yang mungkin perlu kita ambil perhatian. Ada dua perkara besar. Okay. Pertama, Isra' itu bermaksud yakni perjalanan baginda Rasulullah SAW menaiki binatang burak, binatang burak dari Masjidil Haram ke Mekah. Daripada Masjidil Haram di Mekah dan juga Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis, Palestin. Okey. Kemudian yang kedua pula adalah Mi'raj, itu perjalanan daripada Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha di langit yang ketujuh. Okay, baik, di dalam perjalanan Isra' Mi'raj ataupun sepanjang peristiwa Isra' Mi'raj ini yang berlaku dalam satu malam terdapat aja banyak peristiwa sebenarnya, dan yang akan saya sentuh sini adalah tentang solat. Baik, mengenai dalam solat ini sebenarnya ada terlalu banyak, maksudnya sudah ramai dibicarakan tentang solat. Ada banyak pun juga penceramah bercakap tentang solat. Namun mungkin roh dari solat itu kurang dibincangkan. Baik, saya ingin mengupas tentang berkenaan dengan roh dari solat, insya-Allah, dalam perbincangan ini nanti, insya-Allah. Jadi dalam mengungkap peristiwa yang terjadi pada satu malam dan ada berkaitan dengan solat dan juga roh. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan roh dalam solat ini, Puan? Baik, kita selama ni mungkin boleh mengatakan kita solat, kita solat. Okey. Dan cuma yang menyebabkan solat kita itu kurang sempurna kerana belum ada rohnya. Okey. Baik, perkataan roh ni dia boleh juga roh dengan roh. Ada beza. Dia RUH dengan ROH. Okey.
RUH tu maksudnya perkataan roh tu berarti di dalamnya terlibat dengan kedudukan jiwa kita ni, jiwa kita, nafs kita ni. Tetapi berbeza dengan perkataan roh, roh. Apabila disebut dengan roh, maka ia bersangkut paut dengan nyawa, nyawa, di mana dengan roh itu manusia itu hidup. Okey. Baik, berkaitan dengan tajuk yang roh, roh daripada solat, roh, bukan rohnya. Rohnya, maka kita ni melihat kepentingan kedudukan jiwa kita ni bersama dengan solat itu. Okay. Jadi yang akan dikupas sini ialah macam mana supaya jiwa kita itu ada di dalam solat, supaya solat itu ada rohnya, macam itu. Jadi dalam hal ini disebutkan juga barang siapa yang mendirikan solat dalam keadaan yang khusyuk, maka sifat khusyuk itu adalah yang menjadi roh kepada solat tadi. Jadi sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Mu'min, Al-Mu'min ayat 1 dan 2, okey. Yang mana bercakap tentang waqad aflaha al-mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Jadi dalam ayat ini sudah menunjukkan bahwasanya disebutkan bahwasanya sungguhnya beruntung orang-orang yang beriman, iaitu orang-orang yang khusyuk di dalam solatnya. Jadi perkataan khusyuk ni memang agak berat, agak sukar untuk kebanyakan orang memperolehinya. Okey. Jadi oleh sebab itu mungkin di antara kita ni ada solat kita ni tu kurang efektif dalam kehidupan kita ni, kurang beri kesan yang positif dalam kehidupan sebab ia berlangsung dalam keadaan fizikal sahaja, tidak ada rohnya, macam itu. Jadi perkara ini perlu kita ni ambil perhatianlah sebab mungkin kita ini sudah tahu sebenarnya untuk melaksanakan solat, cuma bagaimana memasukkan roh ke dalam solat itu supaya solat itu nanti akan memberikan akan memberikan value, ada nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pentingnya. Okey. Jadi kalau kita lihat tadi ada dua maksud roh di sini, ada dua perkataan, maksudnya RUH dan ROH, ada berbeza roh dan roh. Roh adalah kedudukan jiwa sebagai seorang Muslim, dan satu roh adalah nyawa. Jadi ini memang ada berkaitan dengan roh, macam mana ketadikan orang menjadikan ia khusyuk, menjadikan hidupkan roh itu dalam jiwa sebagai apabila kita ni menjalankan solat. Jadi mungkin ada cara macam mana rasanya untuk mewujudkan rasa penting solat dalam diri seseorang Muslim ini, puan. Baik, kita ni pun sudah faham bahawasanya solat ni sangat penting. Dan macam mana mewujudkan rasa pentingnya solat itu dalam diri kita ni? Pertama-tama kita ni harus ingat bahawasanya solat itu adalah penghubung tali hayat kita ni dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di situlah kita ni berdepan, berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala, meminta apa saja yang kita ni mahukan, kita pohonlah secara direct, secara terus-menerus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi andai kata kita memiliki satu perasaan bahwasanya setiap kali kita ni mendirikan solat, di saat itu kita ni mempunyai hubungan yang dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sudah pasti itulah satu perasaan yang semestinya ada pada setiap orang yang melakukan solat. Okey. Jadi di situ akan timbul perkara yang berkaitan dengan khusyuk tadi. Selain daripada khusyuk juga disebutkan juga sebagai hati yang hadir. Okey, contoh hati yang hadir ni maksudnya kalau ada orang mungkin dia tidur lena gitu. Tetapi ada orang yang lain, dia nampak tidurnya pejam mata lena tapi hatinya hadir. Okey. Jadi dia ada dua situasi yang berbeza. Satu hati ataupun satu orang yang memang tidur nyenyak, lena begitu, tetapi satu lagi tidurnya yang seorang itu adalah tidur tetapi hatinya hadir, sedar. Maksudnya celik hatinya. Jadi hatinya tu mengetahui apa yang berlaku sebenarnya. Jadi itu akan membuahkan perasaan khusyuk dan akan melahirkan satu solat yang ada nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Jadi ada rasanya penonton kita ni pun sudah mendengarkan apa yang diperjelaskan oleh puan sebentar tadi. Mungkin puan boleh berikan kesimpulan mengenai dengannya.
Okey, baik. Mengambil ibrah daripada peristiwa Isra' Mi'raj tentang peri pentingnya solat, okey, dalam kehidupan seorang Muslim, dan hendaklah sentiasa berusahalah supaya menjadikan solat kita itu ada rohnya, iaitu dengan rasa khusyuk, hati yang sentiasa hadir, celik akan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, dan sebagai yang mana sebagai pentadbir seluruh alam. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah. Terima kasih Puan atas perkongsiannya dalam mengkongsikan satu topik yang cukup menarik ya, yang membuka hati dan juga minda penontonnya, iaitu mengenai dengan ruh dari solat bersempena Isra' Mi'raj 1445 Hijrah yang bertemakan sembahyang tiang agama ya, dan ribuan terima kasih kami ucapkan kepada Puan. Okay. Alhamdulillah ya Oda, dengan adanya penjelasan yang disampaikan oleh narasumber kita ni dapatlah dijadikan sebagai pengajaran dan iktibar yang dari peristiwa Isra' dan Mi'raj sebagai langkah untuk membersihkan serta membentuk sahsiah diri kita ya, dengan kembali ke jalan Allah dan meninggalkan perbuatan keji yang sia-sia. Dan kita sebagai hamba Allah, tugas kita bukan saja memperingati Isra' Mi'raj ini, malah kita haruslah mempraktikkan apa yang patut diambil berdasarkan pengajaran daripada peristiwa Isra' Mi'raj ini untuk mendapatkan keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekali lagi ya, buat tetamu kita, Dr. Hajah Mbah Suryati binti Jahya, Perdana Profesor Fakulti Usuluddin Universiti Islam Sultan Syarif Ali Yunisa. Terima kasih Puan kami ucapkan. Sama-sama.